Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita rafakkan penuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan limpah serta kurnia bagi kita bersama pada pagi ini untuk kita meneruskan pembicaraan kita untuk menjadi kasih Allah pada kitab yang dikongsikan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ataupun nama panjangnya Syekh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani, yang mana apa nama tu tuan guru ini telah pun mengongsikan ilmunya di Madrasah Al-Ma'murah hari Selasa petang 12 Syawal 545 Hijrah. Ini bab yang kelima. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil awal bab yang kelima dulu, walaupun kita dah berbicara sikit, kita cuba kita ambil dulu. Wahai hamba, di manakah peribadatan, yakni pengabdianmu terhadap Al-Haq dan Allah SWT? Berikanlah penyembahanmu dan ambillah semua keperluanmu dengan secukupnya. Engkaulah hamba yang melarikan diri daripada Tuhanmu. Kembalilah kepadanya, rendahkanlah dirimu terhadapnya, tunduk kepada perintahnya dengan melaksanakannya, tunduk kepada larangannya dengan menghentikannya, bersabarlah serta pasrah dengan semua ketentuan. Dalam bab permulaan ini, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan kepada kita, hendaklah kita kembali kepada Allah SWT, dan hendaklah kita merendahkan diri kepadanya, iaitu dengan tunduk kepada perintahnya, yakni melaksanakan perintah tersebut, dan tunduk kepada larangannya, yakni menghentikan apa saja perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, serta bersabar serta pasrah dengan ketentuannya. Apabila semua itu telah engkau sempurnakan, maka telah sempurnalah penyembahanmu pada pemeliharamu dan datanglah kepadanya dengan kecukupan daripadanya. Allah SWT berfirman, Alaysa Allahu bikafin abdah. Bukanlah, maksudnya bukanlah Allah cukup untuk melindungi hambanya. Surah Az-Zumar ayat 6. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa pergantungan seorang hamba itu adalah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jika kita pergantungan kita penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pemeliharaan diri kita itu insya-Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala kecukupan untuk keperluan kehidupan kita ini insya-Allah Allah Taala akan beri kepada kita. Cukuplah untuk kita merapatkan diri kepada Allah SWT sahaja, bukannya kepada makhluk dalam menentukan kehidupan kita. Maka hendaklah kita selalu bermunajat kepada Allah Taala dan mengakui bahawa Allah Taala lah tempat segala-galanya bagi kita, dari segi peribadatan, penyembahan, permintaan, permohonan dan juga pengaduan. Apa sahaja yang menyebabkan jiwa kita tidak tentram, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila pengabdianmu kepadanya sudah diakuinya, maka dia akan mencintaimu dan mengukuhkan kecintaanmu terhadapnya di dalam hatimu, mententramkan kamu dengannya, mendekatkan kamu dengannya, sehingga engkau menjadi orang yang redha terhadapnya dalam segala keadaan. Maknanya bila Allah Ta'ala telah mengakui tentang keabadian kita terhadapnya ini, maka jelas di sini Allah Ta'ala akan mengatakan tentang cintanya kepada kita dan mengukuhkan pula cinta kita ini terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita sangat takutilah, sangat takuti apabila kita mencintai Allah Ta'ala, rupanya macam kita mencintai seorang wanita ataupun seorang lelaki bertepuk sebelah tangan. Itu kita tak nak.
Ada keperluan lain. Kak Maimun, Kak Maimun ada nak bertanya? Yang buka mic. Kak Maimun, Kak Zahra, ada bertanya tak? Terbuka Ustaz. Ha? Terbuka. Betul buka. Kak Zahra ada pertanyaan? Apa lagi yang apa ni? Yang kamu nak cakap Kak Zahra. Okey, kita sambung lagi. Iaitu apabila Allah Ta'ala telah mengakui tentang pengabdian kita ini, penghambaan kita terhadap dia, kecintaan kita sendiri kepada dia, Allah Ta'ala mengakui, insyaAllah Allah Ta'ala akan mengukuhkan cintanya itu kepada diri kita sendiri. Itu tak bertepuk sebelah tangan. Kata orang tu, bila kita suka seorang perempuan, lelaki tu, rupanya kita bertepuk sebelah tangan. Saya suka dia, rupanya dia tak suka kita pun. Itu yang kita sekarang ni, kita nak menjurus kepada cinta kita pada Al-Haq ini, kepada Allah SWT. Adakah kita juga bertepuk sebelah tangan? Itulah di sini kita nak melihat bagaimana keadaan kita selama ini, kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Adakah kecintaan itu bertepuk sebelah tangan atau tidak? Apabila kita melihat tentang diri kita tentang diri kita, bagaimana cinta yang kita kepada Allah Ta'ala, kukuhnya cinta kita kepada Allah Ta'ala, di situ dah membuktikan bahawa Allah Ta'ala telah pun kata orang tu menyambut cinta kita itu. Maksudnya seseorang itu dia mencintai Allah Ta'ala, tetapi kejap kata orang tu menjalankan perintah, kejap tak, kejap kata orang tu macam solat, solat kejap tepat pada waktunya, kejap lagi kodok solat, tak semayang sempat tak sempat semayang pada waktunya, kodok dah. Kemudian kadang-kadang mutakhir ataupun dilewatkan solatnya. Di situ dalam kita melihat bahawa apabila pengukuhan dalam hati kita, kecintaan itu kepada Allah Ta'ala ini tak konsentrasi ataupun tak jitu ataupun tak istiqamah, maka di situ kita boleh melihat adakah Allah Ta'ala cinta kita ataupun tidak. Kalau begini berlaku, maknanya kita kena cari lagi lah, cari lagi cinta Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyambut tangan kita ataupun menyambut cinta kita terhadapnya. Maksudnya belum lagi sampai cinta kita kepadanya. Kemudian bila sampai cinta kita pada Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala akan mententramkan hati kita ini dengan takarub dengan dia lah. Suka mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan menjadi redha, kita akan menjadi redha terhadap Allah SWT dalam segala keadaan. Maksudnya ujian-ujian yang diterima, ujian-ujian yang kita alami ini, kita redha dengan ketentuan Allah SWT. Allah Ta'ala nak uji kita, nak melihat betapa cinta atau tidak kita kepadanya. Kalau kita buat tak indah saja dengan ujian-ujian ini, maksudnya semuanya datang daripada Allah Ta'ala, dan kita sanggup menghadapi cabaran-cabaran tersebut dalam kehidupan kita, insyaAllah Allah Ta'ala akan menerima cinta kita terhadapnya. Maksudnya kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Andainya bumi ini terasa sempit bagimu, nescaya dia akan melapangkannya. Jika semua pintu terkunci buatmu dengan keluasannya, maka engkau tidak akan marah kepadanya dan kamu tidak akan mendekati pintu yang lain. Maksudnya apa? Kalau kita nak buat sesuatu ini, kita rasa macam susah tapi bila kita cinta kita pada Allah Ta'ala ini dah jitu, insyaAllah Allah Ta'ala akan lapangkan kesempitan yang ada pada kita. Begitu juga kalau Allah Ta'ala nak sempitkan kita, nak tutup pintu-pintu kebaikan untuk kita nak tutup pintu-pintu kesenangan ataupun pintu-pintu kekayaan atau pintu-pintu kemudahan untuk kita, tapi kita tidak menganggap bahawa semua ini menunjukkan muka Allah Ta'ala sahaja, tapi ini ujian. Ini ujian Allah Ta'ala. Maka kita tak pergi ke pintu-pintu yang lain. Tak pergi pintu yang lain maksudnya apa? Tak memohon kepada selain kepada Allah SWT. Bila kita kecundang ataupun kecewa dengan segala permohonan kita, ya Allah,
kalau aku seorang yang mempunyai harta, hartawan ya Allah, mempunyai ilmu yang tinggi ya Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak mentakdirkan perkara tersebut untuk kita. Kita cari pintu yang lain. Kita pergi kepada Tok Momok ke, kita pergi kepada apa nama, orang-orang yang kita sangka boleh memperakui lah tentang permohonan kita itu. Maka di situlah katakan, yang dikatakan kita ini mengambil jalan yang sesat, mengambil jalan sesat, iaitu mendekati pintu yang lain bukan daripada Allah SWT. Kamu juga tidak akan makan daripada makanan yang lain sebagaimana yang berlaku ke atas Nabi Musa AS ketika Allah SWT berfirman tentang dirinya yang berbunyi wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl. Artinya engkau dan kami haramkan cegah Musa daripada menyusu kepada perempuan yang mahu menyusukannya sebelum itu. Surah Al-Qasas ayat 12. Maksud di sini, apabila Allah Ta'ala menghendaki, maka dia akan perbuat. Begitu juga dengan Nabi Musa AS. Kalau kita lihat sejarah Nabi Musa AS ini, yang mana zaman tersebut ketika kelahiran Nabi Musa dan kanak-kanak yang lain, semua kanak-kanak laki-laki dikorbankan, dibunuh oleh Fir'aun lanatullah. Fir'aun akan memburu semua kanak-kanak di kalangan Bani Israel itu untuk dikorbankan, dibunuh. Kenapa? Kerana ahli-ahli sihir Fir'aun telah mengatakan bahawa pada tahun itu lahirlah seorang Nabi penyelamat kepada Bani Israel yang akan meruntuhkan kamu wahai Fir'aun. Maka di situlah Fir'aun dengan bala tentaranya telah pun memburu semua kanak-kanak laki-laki pada tahun itu dikorbankan, dibunuh. Kenapa Nabi Harun AS tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut? Sebab Nabi Harun itu telah pun membesar, telah besar dahulu. Telah pun besar sebelum berlakunya peristiwa pembunuhan kanak-kanak itu. Maka ketika itulah kita lihat bahawa Harun AS itu saudara Nabi Musa AS, bersama dengan Musa AS. Harun itu abang kepada Nabi Musa AS. Yang mana ketika zaman tersebut sehingga bonda Nabi Musa AS terpaksa menghanyutkan Nabi Musa dengan arahan malaikat diletakkan di atas perahu ataupun benda yang boleh hanyut di sungai, lalu diletakkan Nabi Musa AS di atas perahu tersebut. Lalu hanyutlah Nabi Musa bersama perahu tersebut sehinggalah sampai ke depan istana Fir'aun. Dan pada ketika itulah Asyah isteri Fir'aun telah menyambut kehadiran Nabi Musa AS dan mengatakan kecintaannya kepada Nabi Musa AS apabila melihat seorang baby di atas perahu tersebut. Lalu Asyah mengambil, tapi Fir'aun tak setuju dengan apa yang Asyah perbuat. Tetapi ialah bila seorang isteri telah pun kata orang tu memegang sesuatu perkara tersebut yang dibenci oleh suaminya, maka suaminya tak cakap apa lagi. Tapi pada ketika itu sebagaimana kita tahu, baby mereka itu akan lapar. Mereka akan lapar, mereka akan perlukan susu. Pada ketika itulah Asyah telah memanggil ibu-ibu yang boleh menyusu kepada baby ini untuk tampil untuk menyusukan Musa AS. Tapi apa yang berlaku? Nabi Musa tidak mahu menyusu kepada perempuan yang ingin menyusu kepadanya. Sehinggalah datangnya ibu Nabi Musa AS untuk menyusunya. Barulah Nabi Musa menyusu kepada ibunya sendiri. Itulah kelebihan dia. Maksudnya ibu Nabi Musa dapat berjumpa kembali Nabi Musa AS dalam keadaan yang sangat getir tersebut dan menyusui Nabi Musa, dan Nabi Musa membesar di istana Fir'aun. Walaupun dia bunuh semua
kanak-kanak Bani Israel pada ketika itu rupa-rupanya musuhnya tinggal bersama dengan dia. Macam-macam lah ujian yang dihadapi oleh Musa bersama dalam istana Fir'aun kan, yang mana apabila Fir'aun telah melihat Nabi Musa ini semacam ni kan, lalu Fir'aun menguji dia kan. Kalaulah betul kanak-kanak ini kanak-kanak yang baik, dan tentu dia tidak akan memakan bara api. Dia akan memilih roti. Disediakan roti dan bara api. Tapi Musa AS sebaliknya, dia pilih bara api dan lalu dia telan bara api tersebut. Ketika itulah Nabi Musa betul-betul keluar lidah dia dan tak boleh bertutur dalam keadaan yang sempurna. Dalam keadaan sempurna, sehinggalah Nabi Musa AS dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Pada ketika itu Allah Ta'ala meminta izin, Nabi Musa AS meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk melantik Harun AS sebagai pembantunya, kerana Harun lebih petah bertutur kata. Kerana katanya dia tidak petah bertutur kata sebab ketika kanak-kanak dia telah memakan bara api tersebut menyebabkan lidahnya menjadi keluar. Dan terbitlah ayat yang mengatakan tentang keperluan Nabi Musa untuk baginda alaihissalam menyebutnya Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa ni adalah untuk Nabi Musa AS yang keluh lidahnya. Allah Ta'ala telah memulihkan dengan doa tersebut. Maknanya Allah Ta'ala melapangkan dadanya dan memberikan kemudahan baginya untuk manusia memahami tutur katanya. Itu yang kita dapat daripada itipati doa Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu. Kak Syah ada nak bercakap apa? Okey. Tak ada Kita buka mic. Syah Nur. Okey, kita sambung balik. Tuhan kita maha menyaksikan segala sesuatu, menghadiri setiap sesuatu, mengawasi setiap sesuatu serta dekat kepada setiap sesuatu. Bagi segala sesuatu yang berlaku, engkau tidak mungkin terlepas daripadanya. Tiada Tuhan, tiada perintah yang diingkari sesudah diketahui. Ayat ini disebutkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala ini mengetahui sehingga kan daun-daun yang gugur di lautan hutan belantara pun Allah Ta'ala tahu pokok mana yang menggugurkan daun tersebut. Itulah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah Ta'ala ini adalah mengetahui semua pintu-pintu ghaib, dan dia mengetahui semua perkara. Sehingga kan dalam ayat itu sebut, sehingga kan daun-daun yang gugur di hutan belantara, hutan belantara pun Allah Ta'ala tahu pokok yang mana yang menggugurkannya. Lantai yang kering dan basah pun Allah Ta'ala tahu. Lantai mana yang kering dan basah. Semua setiap sekecil-kecil anak sekalipun Allah Ta'ala tahu tentang makhluk dia. Itu yang disebutkan. Maknanya Allah Ta'ala ini menyaksikan segala sesuatu, menghadiri setiap sesuatu, mengawasi setiap sesuatu, terdekat kepada setiap sesuatu. Sehingga kan disebutkan kepada kita kan, Allah Ta'ala ini hampir dengan kita ini, lebih hampir hati kita daripada kita sendiri. Itulah sebutkan bahawa bila kita mengatakan bahawa kita ini lebih hampir pada diri kita sendiri, rupanya Allah Ta'ala itu lebih hampir daripada kita terhadap diri kita sendiri. Itulah Tuhan yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi segala sesuatu yang berlaku, engkau tidak mungkin terlepas daripadanya. Maknanya tak ada tersembunyi.
Kalau dengan makhluk, dengan kawan, dengan bini ke, dengan suami kita ke, apa yang kita luahkan, dia tahulah. Apa yang kita cakap, dia tahulah. Tapi apa yang kita bisikkan dalam hati, dia tak tahu. Apa yang kita luahkan dalam hati kita, dia tak tahu. Semua makhluk tak tahu. Manusia ke, jin ke, binatang ke, mereka ini tak mengetahui apa yang terkandung dalam isi hati kita. Kita suka ke, kadang-kadang kita suka, orang lihat memek muka kita, oh dia tengah suka. Kalau kita benci, orang lihat memek muka kita, oh kita sedang tak suka, benci ataupun tak selesa dengan keadaan tersebut. Tetapi sebenarnya apa yang hakikat yang berlaku tidak. Orang ni tak mengetahui apa yang ada dalam hati kita, bisikan hati kita, luahan hati kita. Tak ada. Tak ada siapa pun, tak ada makhluk pun yang mengetahui keadaan tersebut. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu sebab disebutkan setiap niat kita, niat itu apa? Niat itu masa hasrat kita lah. Yang kita tak luahkan lagi hasrat tersebut. Tapi kita dah niat dah, kalau aku ada peluang ni, aku akan bersedekah. Belum lagi kita lafazkan pun. Orang pun tak tahu. Tapi Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah Ta'ala bagi kita pahala, satu pahala. Dengan niat kita untuk bersedekah. Begitu juga niat buruk dalam hati kita kan. Kita dah dapat ketibai budak ni kan. Belum lagi kita tibai kan, tak dapat dosa kan. Kalau kita tibai, kita pukul dia, baru dapat dosa. Kalau niat, belum lagi. Tapi kalau niat dalam hati kita untuk buat baik, Allah Ta'ala dah bagi satu pahala untuk kita. Itulah. Siapa yang boleh mengetahuinya? Tuhan kita, Allah Ta'ala sahaja yang boleh mengetahui tentang isi hati kita. Begitulah. Dekatnya Allah Ta'ala dengan kita. Tidak ada yang tidak diketahui, melainkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui kehendak hati-hati kita. Celakalah engkau, sesungguhnya engkau telah mengenal Allah, tetapi engkau kembali mengingkarinya. Janganlah kamu berpaling daripadanya, kerana perbuatan itu akan menghalang daripada segala kebaikan. Bersabarlah engkau bersamanya, bersama Allah Ta'ala. Tapi janganlah engkau bersabar sedang engkau jauh daripadanya. Tidakkah kamu tahu bahawa orang yang bersabar itu bermakna memiliki kekuatan, di mana akal dan pemikiranmu? Di manakah akal dan pemikiranmu? Di manakah dunia ini? Allah Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu, dan tetaplah kamu bersiap sedia di batasan negerimu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh kejayaan. Surah Al-Fatihah. Maksudnya di sini, maksudnya kita ini adalah hamba yang celaka. Seorang hamba yang celaka, kata Syekh Abdul Raja ni. Apabila kita dah mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Ta'ala, tetapi kita kembali kufur kepadanya. Kita dah tahu bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Maksudnya Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya Tuhan yang Maha Berkuasa. Tapi apabila kita dah tahu, kita kembali mengingkarinya. Maknanya berpaling daripada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mensyirikkan dia. Itu yang paling besar lah. Dosa yang paling besar iaitu menduakan dia. Maksudnya segala sesuatu itu kita mohon dengan yang lain daripada Allah SWT. Maka disitulah disebutkan sebagai mengingkari Allah SWT. Maknanya apa nama itu, apabila kita melakukan demikian tersebut, maka dianggap sebagai mengingkari, mengkufuri Allah SWT. Janganlah kamu paling daripadanya, kerana perbuatan itu akan menghalangmu daripada segala kebaikan. Maksudnya segala benda yang kita buat ni berpahala, tapi bila kita berpaling daripada niat selain daripada Allah Ta'ala ini, maka tak dapat pahala, tak dapat kebaikan untuk kita. Sabarlah engkau bersamanya. Maksudnya
untuk segala ujian-ujian Allah Ta'ala yang berikan kepada kita ini, sabarlah kerana ujian-ujian itu adalah untuk mendekatkan diri kepada kita sebenarnya tapi kita ni tak tahu kita menganggap bahawa Allah Ta'ala ini telah pun menyeksa kita, menyusahkan kita, menyebabkan kita menjadi miskin, menyebabkan kita menjadi susah. Itu kita menganggap bahawa Allah Ta'ala tentukan kepada kita ni benda-benda yang buruk. Padahal Allah Ta'ala menguji kita. Itu sebab disebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dah bersabar. Dah sabar kan? Tapi Allah Ta'ala suruh kita kuatkan kesabaran kita. Macam mana tu? Maksudnya apabila bersabar dengan ujian-ujian Allah Ta'ala ini, lagi berat ujian yang akan ditimpakan kepada kita. Dalam sabar kita dah kita dah bersabar dengan ujian Allah Ta'ala mematikan orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi itu dah diangkat ataupun dah dikembalikan kepadanya. Sedih, kita sabar. Tapi Allah Ta'ala uji lagi dengan lebih lagi. Tiba-tiba yang mati anak kita pula. Itu Allah Ta'ala suruh wastaghfiru, kuatkan lagi kesabaran kamu. Kerana ujian-ujian itu akan datang kepada kamu. Allah Ta'ala nak melihat, nak menguji kesabaran dan keimanan kamu kepadanya. Semua pinjaman itu semua pinjaman. Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita kasih sayang daripada isteri kita. Allah Ta'ala pinjam kepada kita kasih sayang daripada ibu dan ayah kita. Allah Ta'ala beri dan pinjam kepada kita kasih sayang kita kepada anak-anak kita, anak-anak kita sayang kepada kita. Di semuanya itu pinjaman. Allah Ta'ala akan ambil balik pinjaman-pinjaman tersebut. Bila pengambilan balik daripada Allah Ta'ala, itulah yang mengatakan tentang kesabaran kita. Adakah kita sabar menghadapi dugaan-dugaan tersebut? Bila kita sabar, wasabiru, kuatkanlah kesabaran tersebut. Macam mana tu? Sabar dan kuatkan kesabaran. Macam orang Palestin sekarang ni, macam orang Palestin sekarang ni dah kehilangan mak ayah dia, dah tak ada. Tiba-tiba anak dia pula hilang. Kuatkan kesabaran. Kemudian semua keluarga dia hilang. Semua keluarga dia hilang. Kalau dia sekali hilang tak apa. Dengan dia sekali mati tak apa. Dah tak terasa. Tapi dia hidup lagi. Semua sanak saudara dia, semua kaum keluarga dia tak ada dah. Itu Allah Ta'ala sebut wasabiru. Bagi orang ini peringkatnya yang kedua lah. Kuatkan kesabaran. Warabitu, dan bersiap sedialah. Warabitu ini maksudnya bersiap siagalah kamu di perbatasan dirimu. Maksudnya jihad ke jalan Allah Ta'ala ini perlu ada persiapan. Maksudnya sekarang ni kan, macam kita sekarang ni ada kan kumpulan-kumpulan kita mengadakan seni-seni mempertahankan diri kan. Contohnya macam silat, taekwondo. Di situ kita boleh sama-sama belajar lah. Belajar macam nak mempertahankan diri, macam nak bersilat, macam nak taekwondo kan. Di situ adalah persiapan warabitu. Belum lagi lah kita menjadi askar yang menjaga perbatasan. Itu untuk orang-orang yang menjadi askar tu lebih lagi lah. Yang kita ini yang biasa-biasa ni juga perlukan kemahiran untuk mempertahankan diri. Ataupun kita penggunaan senjata. Kalau kita kata orang tu dah berumur, kata orang tak kuat dah untuk bersilat ataupun bertaekwondo, itu kita kena belajar cara menembak, mempertahankan diri, cara bersenjata pula. Itu pun keperluan. Bukannya kita mengajak orang menjadi pengganas. Ini juga satu kesilapan. Bila bercakap macam tu, nak mengajak orang jadi pengganas tu. Dia tidak. Kita kena faham bahawa apabila orang menceroboh negara kita, negeri kita, kita kena mempertahankan. Macam mana kita mempertahankan pencerobohan tersebut jika kita tidak ada kemahiran penggunaan senjata, kemahiran sekarang ni penggunaan senjata lah. Sebab apa? Kalau semua senjata tak boleh guna, barulah kita boleh bersilat, barulah kita boleh gunakan parang kita kan. Tapi sekarang ni orang petang daripada jauh kan. Orang tembak daripada jauh menggunakan senjata. Kita pun kena berhati-hati dengan
tembakan. Sekali dia orang hantar mortar tak sempat kita nak mengelak diri Sebab apa kalau dengan letupan mortar ni letupan yang kuat, kalau kita bersembunyi dekat satu batu pun hancur juga. Itu yang kita kena berhati-hati tentang serangan-serangan manusia yang jahat dan durjana ni terhadap negeri kita. Kalau sekarang kita melihat Palestin bagaimana mereka mempertahankan negeri mereka. Nanti kita juga akan mempertahankan diri kita, dan warab itu adalah sangat perlu. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita, bersiap siagalah kamu, bersiap sedialah di perbatasan negerimu untuk mempertahankan tanah air sendiri. Banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan bahawa di dalam bersabar itu terkandung beberapa kebaikan dan kenikmatan. Akibat yang baik bagi orang-orang yang mengamalkannya, pemberian dan kenikmatan serta kesenangan di dunia dan di akhirat. Oleh yang demikian, peliharalah sikap sabar itu sementara kamu telah melihat kebaikannya di dunia dan akhirat. Hendaklah kamu mencari bekal untuk memasuki kubur, sentiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh sementara engkau telah menyelesaikan semua urusanmu dengan istiqamah. Okay. Itu yang menunjukkan tentang kesabaran. Maksudnya banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan bahawa tuntutan bersabar dan juga kelebihan orang-orang yang bersabar. Maksudnya ada kebaikan, ada kenikmatan akibat daripada orang-orang yang baik mengamalkan kesabaran. Bukan sabar. Sabar ni kita tak buat apa sebenarnya. Sabar ni tak buat apa bila ada kematian tu. Bukan kematian keluarga orang lain, keluarga kita sendiri. Bila kita kematian ibu ayah kita rasa macam, ya Allah, kenapa engkau ambil kasih sayang ibu dan ayah kepada aku, ya Allah. Itu sabar, perlu kita sabar. Siapa yang tak pernah mengalaminya, dia tak tahu bagaimana pedihnya hati kita menghadapi pemergian ayah dan ibu kita. Begitu juga kalau lagi pedih kita menghadapi pemergian anak-anak kita. Itu kita lagi sedih lah. Kalau abang adik kita tu kurang sikit daripada ayah dan ibu, dan kurang lagi daripada anak-anak kita. Itu di antara tahap-tahap yang perlu kita tahu bila kita mengalami keadaan tersebut. Barulah kita tahu dan perlu kesabaran. Ini kesabaran ni mengatakan bahawa Allah Ta'ala nak uji kita dengan keimanan. Maksudnya banyakkan zikrullah, banyakkan surah Qul huwallahu ahad. Setiap kali kita bersama dengan jenazah keluarga kita ni. Banyakkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap kali kita berkumpul bersama dengan kematian ini, kita banyakkan membaca surah Qul huwallahu ahad. Kita kena amalkan. Jangan kita bersembang, berborak kosong dengan kawan-kawan kita bila kematian ni kan ada ramai kita jumpa orang-orang yang lama kita tak jumpa kan. Kita buat kosong pada bila jumpa kawan-kawan kita kan. Padahal ada kematian ni bila ada kematian ni hendaklah masing-masing bertafakur semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa si mati. Oleh demikian peliharalah sikap sabar itu sementara kamu telah melihat kebaikan di dunia dan akhirat. Hendaklah kamu mencari bekal untuk memasuki kubur. Sesama kumpul dengan orang soleh. Maksudnya bila kita nak mati ni, bersedia tak kita dengan bekalan kita untuk kematian. Apa bekalan untuk kematian ni? Iaitu amal soleh. Amal soleh, menjaga solat, menjaga puasa, menjaga kebaikan. Semua zikir kepada Allah Ta'ala. Itu amal-amal soleh. Ada tak kita membawa amal-amal soleh? Ataupun pahala-pahala kita pahala-pahala sedekah, wakaf, infak, zakat. Itu juga
apa ni, di antara amal-amal soleh yang wajib dan yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Macam solat wajib, puasa Ramadan wajib, pergi haji wajib bagi yang mampu. Apa lagi? Berzakat wajib. Ni ujung-ujung tahun ni kan. Ujung-ujung tahun ni kita kena lihat kewajipan zakat kita pula. Lihat aku dah sempurna tak zakat aku tahun ini. Maka kenapa kita pilih tahun ini, tak pilih pada tahun hijrah, tak pilih tahun hijrah kan, kita pilih tahun masih di situ sebab kita nak selaraskan dengan tukai kita sebenarnya. Kalau kita, ada juga orang mengamalkan tentang hujung tahun hijrah kan. Maksudnya di bulan Zulhijjah lah, hujung di bulan Zulhijjah orang pergi haji tu, setelah orang boleh haji tu ada masa lagi dia berzakat. Maknanya hujung tahun kan, selepas tu kan Muharram awal tahun kan. Boleh juga, tapi biasanya orang nak selaraskan dengan cukai bila-bila masa pun kita boleh berzakat. Yang penting selaraskan dengan lembaga hasil dalam negeri punya tuntutan tu kan. Itu je. Itu yang kita berzakat pada bulan 12. Tapi kalau orang yang berzakat dulu, alhamdulillah lah. Dia selaraskan dulu. Itu di hujung tahun Islam kan. Maksudnya dalam bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah dia zakat. Okey lah. Kadang-kadang orang pertikaikan juga tu tak perlu itu tak perlu pertikaian. Mana-mana cukup haul dan nisabnya kita keluarkan zakat. Janganlah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka memberi nasihat tetapi dirinya sendiri tidak mengamalkan nasihat itu. Jika ia mendengar maka ia tidak mengamalkannya. Jika ia mendengar maka ia tidak mengamalkannya. Ada 4 perkara yang boleh melenyapkan agamamu, iaitu yang pertama, kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui. Itu pertama. Keduanya, kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. Yang pertama tadi, kita tidak mengamalkan. Kita dah tahu dah. Tapi kita tak mengamalkan apa yang kita tahu. Yang kedua ni, kita tak tahu tapi kita mengamalkan. Dua-duanya melenyapkan agama. Ketiga, kamu tidak mempelajari apa yang tidak kamu ketahui sehingga kamu tetap bodoh selama-lamanya. Ini Quran tajwid Quran tajwid lah ni. Kita tidak mempelajari apa yang kita ketahui sehingga kita tetap bodoh selama-lamanya. Tak boleh baca Quran tak boleh baca Quran selama-lamanya. Mana kita yang kita tak tahu tu, kita belajar bersungguh-sungguh sehingga kita tahu kan. Bukan nak mendengar je kan setengah daripada kita ni suka mendengar je kan. Apa yang kita dengari juga hendaklah kita catat sebenarnya hendaklah kita tulis supaya ilmu yang kita ketahui itu tidak hilang. Sebab apa? Nanti kita takut yang pertama tu kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui. Itu pun perkara yang merosakkan agama kita. Yang kedua ni iaitu kita mengamalkan apa yang kita tak tahu. Ini ikut buta je lah. Kita ikut buta je. Kita tak tahu tapi kita beramal. Tak boleh juga. Dan kita tidak mengambil berat tentang diri kita sendiri. Danlah kita tak tahu, kita tak nak belajar. Itu yang mengatakan sehingga kamu tetap bodoh selama-lamanya. Yang keempat, kamu melarang manusia untuk mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Maksudnya kalau kita menyuruh untuk manusia mempelajari apa yang patut mereka pelajari itu bagus. Maksudnya macam penginfak ataupun pelajar-pelajar kita dalam SPQ ni bagus. Walaupun mereka belum lagi mengamalkan ilmu, walaupun mereka mengamalkan ilmu yang kata orang tu yang tak tahu ikut-ikut bodoh, tapi ada juga mereka menginfakkan untuk orang lain belajar ilmu. Ini pun bagus. Maksudnya kamu menggalakkan orang lain belajar dengan platform yang telah pun SPQ sediakan dengan kamu menginfak sedikit bantuan kepada
penaja ataupun FPQ untuk mengadakan program. Itu pun satu perkara yang bagus yang dituntut. Sebab kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW iza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala fihi salasata khilal faqihu fid din wa zuhdahu fid dunya wa basarahu uyubah. Yang maksudnya di sini, jika Allah Ta'ala mengendaki kebaikan kepada hamba dia, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya tiga sifat ini. Maknanya tiga hal ini. Yang pertamanya, yufaqihu fid din. Allah Ta'ala akan memfaqihkan, memahaminya dalam agama. Itu yang pertama. Yang keduanya, wazuhdahu fid dunya. Dan dia zuhud pada kehidupan dunia. Zuhud pada kehidupan dunia. Dan yang ketiganya, wabasarahu uyubah. Dia dan ditunjuk kepadanya keaiban yang ada pada diri dia. Maksudnya dia tahu tentang kekurangan diri dia sendiri. Apa dia? Nabi SAW mengatakan kepada kita tentang orang ini, apabila Allah Ta'ala memberikan dan melihatkannya kebaikan kepada dia, maka Allah Ta'ala yang pertama akan yufaqihu fid din, memfaqihkan dia dalam agama ataupun memberi kefahaman dia dalam agama. Yang kedua, dan dia zuhud, dizuhudkannya tentang dunia. Maksudnya dunia ini dia tak adalah nak terlampau suka sangat. Zuhud. Maksudnya zuhud ini apa? Dia mampu untuk membeli yang lebih tapi dia tidak beli. Contohnya dia mampu senang banyak je duit dia nak beli kereta emas kan, nak beli kereta mewah kan, tapi dia tak nak kemewahan tersebut. Dia beli kereta X50 je, X50 je. Pun satu juga walaupun dia pakai kereta baru juga, tapi bukan kata orang tahap dia pakai kereta macam tu. Yalah, macam contohnya lah, kata macam Tan Sri Azman Hashim yang seorang kaya kan, tiba-tiba kita jumpa dia pakai kereta Myvi je. Kan pelik. Tapi di situ kita melihat kezuhudan orang tersebut. Dizuhudkan Allah Ta'ala tentang dunia. Dia tak heran lah. Yang penting lancar. Yang penting lancar. Boleh pergi sana, boleh pergi sini. Bukannya kalau pakai kereta Merc saja boleh sampai kan. Pakai kancil pun boleh sampai. Itu tak masalah bagi dia. Itu yang disebutkan wazuh dahu fid dunya. Dizuhudkan kehidupannya dengan dunia. Dan yang akhir sekali, wabasaruhu ujubah. Dan dia mengetahui tentang kekurangan diri dia, keaiban diri dia. Maksudnya dia boleh tutuplah keaiban tersebut kalau dia tahu. Tapi kalau macam dia tak tahu tentang keaiban diri dia, macam mana dia tutup kan? Contohnya macam kita pakai baju, dekat belakang kita ada tompok yang kata orang tu jelek ataupun yang tak elok. Dan kita tahu, kita nampak bukannya kita mata kita ke belakang kita. Orang lain lah yang akan menutup perkara tersebut. Begitulah. Tapi kalau kita ada aib, Allah Ta'ala pertunjukkan kepada kita aib ataupun kekurangan diri kita ini, maka perlulah kita kata orang tu perbaikilah. Situlah kita boleh baiki tentang diri kita sendiri. Wahai kaumku, jika kamu menghadiri majlis zikir, maka hadirlah demi melepaskan semua kesusahan, bukannya untuk terapi pengubatan. Kerana ia menunjukkan bahawa kamu sudah berpaling daripada apa yang sudah dinasihatkan kepadamu untuk menjaga kesilapan dan kekeliruan. Kamu rendahkan nilai-nilai keutamaan, kamu tertawakan dan kamu permainkan. Kamu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran. Kamu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran. Kamu dan semua isi kepala kamu bersama Allah. Bertaubatlah kamu daripada semuanya ini. Janganlah kamu menyerupai musuh-musuh Allah terhadap dirimu. Ambillah manfaat daripada semua yang kamu dengar. Maksudnya apa? Maksudnya Syekh Abdul Qadir ini mengatakan bahawa
bila kita menghadiri majlis-majlis zikir ni, majlis-majlis zikir ni, jadikanlah majlis itu untuk terapi diri kita, terapi diri kita supaya kita melepaskan diri pada kesusahan. Itu majlis-majlis zikir. Bukannya untuk terapi pengubatan. Macam orang-orang masuk majlis zikir ni, dia nak buang setan-setan dalam diri dia. Kalau niat macam tu, niat yang tak baik, yang tak sempurna lah. Niat yang tak sempurna lah. Untuk sepatutnya terapi diri, terapi diri. Tak kisahlah untuk buang setan ke perubatan ke apa semua. Itu niat yang yang sebaliknya. Tapi yang sebetulnya ialah kita betul-betul untuk melepaskan semua kesusahan diri kita ini yang kita hadapi. Itu perlunya zikrullah, majlis zikrullah. Bila majlis tersebut sebut tentang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maksudnya hendaklah kita ingat dalam diri kita itu tentang zikir kepada Allah Ta'ala, Tuhan, malaikat Allah. Maksudnya menyucikan diri kita dulu. Kita sucikan diri kita dulu daripada unsur-unsur yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka kita niatkan bahawa aku hadir dalam majlis zikir ini untuk membersihkan diri aku, untuk mensucikan diri aku daripada keburukan-keburukan dan juga syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian apabila keadaan itu dah berlaku, barulah kita boleh terapi diri dan juga terapi perubatan kalau ada. Tapi janganlah kita masuk tu untuk terapi perubatan semata-mata, tak boleh. Maksudnya di situ telah pun menyeleweng daripada kehendak zikir itu sendiri. Maksudnya hendaklah kita menjaga kesilapan dan kekeliruan tersebut. Maksudnya pensucian diri itu adalah pensucian diri kita daripada unsur-unsur syirik. Bila ada zikir itu, barulah kita boleh niatkan kembali bahawa betul pengakuan aku, ya Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, dan Nabi Muhammad itu betul Engkau, ya Allah, betul. Aku niatkan begitu, ya Allah. Aku tak pernah pun menyeleweng daripada niat aku. Aku tak pernah pun menyeleweng daripada akidah aku. Sebenarnya itu saja pegangan aku. Itu yang pertama. Kita terapi diri, sucikan diri kita dulu. Kemudian yang keduanya, ya Allah, kau hindarkanlah aku daripada semua anasir-anasir luar yang telah pun menyusahkan diriku, ya Allah. Maksudnya unsur-unsur halus ke, unsur-unsur kasar kan. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan berkat zikrullah ini, Allah Ta'ala keluarkan unsur-unsur halus yang telah pun bersemadi dalam diri kita. Maka juga kita boleh membuang terapi perubatan ini setelah itulah. Setelah itu kita boleh terapi perubatan. Maksudnya kita ada kanser, ya Allah, kau pastikanlah akar kanser ini, ya Allah, supaya jangan merebak. Itu je sebenarnya. Kanser ini dia ada akar dia. Kalau akar dia bergerak, dia merebak, itu yang berbahaya kepada kita. Tapi kalau kanser itu akar dia tak bergerak, akar dia tak merebak, jadi sebenarnya tidak. Kata orang tu berbahaya kepada manusia. Sebab antara kita ni semua ada kanser. Antara kita semua ada kanser. Semua kanser itu sama ada dia aktif atau tidak je. Kalau dia aktif tu yang bahaya. Cara nak mengelakkan daripada dia supaya jangan aktif, di sinilah. Kita kena jaga pemakanan kita. Jangan banyak sangat makan benda-benda yang berdarah merah. Jangan banyak memakan benda-benda yang bersifat macam kacang, kacang sebagainya. Itu semua menyebabkan benda-benda yang boleh membawa kanser. Segi pembaharan. Sebenarnya
Bertaubatlah kamu daripada semuanya ini, jangan kamu menyukai musuh-musuh Allah terhadap dirimu. Ambillah manfaat daripada semua yang kamu dengar. Wahai hamba, kamu telah dipimpin oleh adat kebiasaan dan Allah telah memimpinmu untuk mencari apa yang menjadi sebahagianmu, yang menjadi bahagianmu. Engkau hanya terhenti pada sebab dan melupakan penyebabnya serta bertawakallah kepadanya. Hendaklah kamu memulai langkah untuk beramal dan bersifat ikhlas padanya. Allah Ta'ala berfirman dengan yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, mereka menyembahku, beribadah kepada aku. Maknanya di sini ialah apabila kita bila kita telah dipimpin oleh adat kebiasaan dan Allah Ta'ala telah memimpinmu untuk mencari apa yang menjadi bahagianmu, engkau hanya terhenti pada sebab dan melupakan penyebabnya serta bertawakal kepadanya. Hendaklah kamu memulai langkah untuk beramal bersikap ikhlas padanya. Maksudnya di situ apa? Kehidupan kita ini kita kena lihat kebiasaan kita lah. Kebiasaan kita kalau macam kehidupan kita sekarang ni alhamdulillah lah dia berbeza dengan kehidupan zaman 80-an awal 90-an apatah lagi 70-an 60-an berbeza. Tapi itulah bila kita lihat sekarang ini ada juga yang menongkah arah ada juga yang menongkah arah. Orang dah semua berubah tapi dia masih lagi menongkah arah maksudnya tak mahu perubahan itu berlaku ini kita boleh ambil contoh lah contoh macam TV penyiaran bila kita lihat dahulu kan ramai orang-orang TV sendiri dah pakai tudung dah pakai tudung dah bagus lah dah pergi penyiaran-penyiaran bentuk agama kan, dan mengajak orang pergi umrah, orang pergi haji, orang pergi majlis-majlis ilmu tapi tu yang Ustaz cakap menongkak arah ni apa dia masih lagi sekarang ni apabila DJ pada sebelah pagi dan sebelah malam ni ke apa yang tak pakai tudung itu diberi keutamaan, yang pakai tudung itu menjadi di belakang tabir je so kita lihat sekarang ni pelik, kita lihat sekarang ni pelik sebab apa, orang semua dah bertudung, mereka di bahagian penyiaran ini masih lagi tak bertudung. Dulu tak apa kan, dulu kebiasaan. Ada kehidupan kita itu belum berubah lagi kan. Orang pakai scarf, orang pakai itu masa zaman 80-an tu kan. Ingat tak 70-an, 80-an dan awal 90-an. Ketika kita mencecah tengah 90-an dan tahun 2000 ini, kalau kita lihat kat sekolah contohnya kan, berapa ramai mereka yang tak pakai tudung. Bukan berapa ramai mereka yang pakai tudung, berapa ramai mereka yang tak pakai tudung. Cikgu-cikgu contohnya kan, seorang-dua orang yang tak pakai tudung, cikgu. Yang lain semua pakai tudung. Yang tak pakai tudung tu siapa? Cikgu-cikgu India, cikgu Cina kan. Yang Melayu semua pakai tudung lah. Ada juga Melayu yang tak pakai tudung tu seorang yang lain semua dah pakai dah. Tapi bila benda ini, budaya ini dah berlaku kan, budaya ini berlaku yang ini pula menongkak arah. Itu kata orang menongkak arah. Apa nama tu kita atau kata nama yang lain tu tidak menurut kebiasaan yang ada sekarang ini cuba tuan-puan lihat sekarang ni kalau macam di TV-TV penyiaran kan, orang-orang yang menjadi Selamat Pagi Malaysia ke apa lagi acara-acara pagi-pagi tu tengok melainkan kalau bersama ustaz di TV Hijrah dia pakai tudung kan. TV Hijrah dia pakai tudung apa lagi kalau macam wanita hari ini tu ada tak ada dah pakai tudung yang pakai tudung tak ada lah. Itu kata menongkak arah tu sebab apa, adat kita dah lain dah, adat kita tahun 2000 ni dah lain, orang dah berkempen untuk beli tudung malahan kalau kita tengok TikTok dan Facebook pun orang berduyun-duyun mencari tudung yang apa nama tu lebih selesa untuk dipakai
Tapi apa yang berlaku ini menongkak arah. Itu Ustaz persoalkan balik kenapa pula orang dah berubah, kau masih lagi nak ke zaman itu. Itu kena lihat bagaimana Allah Ta'ala sebut ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah Ta'ala, ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maksudnya ke arah kata orang tunduk kepada perintah Allah Ta'ala ini, hendaklah sedikit demi sedikit kita dah itu kita dah kata orang tu dah bagus lah sedikit demi sedikit. Tahun 70-an 60-an lain orang pakai scarf aja dulu orang pakai selendang je selendang kain tapi zaman 80-an mereka dah mula pakai scarf 90-an dah mula pakai tudung 2000 ni macam-macam lah 2000 ni lagi hebat lah tapi ada pula yang menongkak arah yang dalam bidang penyiaran boleh pula tak pakai tudung itu yang pelik Okay, 9.40 kita sambung kau diciptakan engkau diciptakannya bukan untuk suatu kebodohan dan sebagainya. Sambung sikit ni. Engkau diciptakannya bukan untuk suatu kebodohan atau sebagai satu permainan. Engkau tidak diciptakan hanya untuk makan, minum, tidur, bersetubuh dan sebagainya. Wahai orang-orang yang lalai, bangun dan sudahlah kamu daripada kelalaianmu. Arahkanlah hatimu kepadanya, kepada Allah Ta'ala, dengan satu langkah dan tekad yang jitu. Dengan demikian, maka cintanya akan melangkah kepadamu beberapa langkah. Pertemuannya dengan orang-orang yang cinta kepadanya lebih menyenangkannya, melebihi kesenangan yang timbul di hati orang yang mencintainya. Allah Ta'ala firman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang hendakinya tanpa hisab batasan. Bila dia mengenaki seorang hamba untuk satu urusan, maka dia akan menyediakannya atau mempersiapkan jalan yang menyampaikan ke arah itu. Ini adalah sesuatu yang berhubung dengan pengertian yang betul sama-sama abstrak yang tidak mungkin dapat digambarkan dengan bentuk yang nyata. Betul juga yang dalam hadis yang disebutkan tadi ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka bila Allah Ta'ala nak seseorang itu kepada kebaikan, saya Allah Ta'ala akan memberinya kefahaman dalam agama. Itu je. Kalau kita dipahamkan dengan dunia, maksudnya kita dimurahkan rezeki kita melimpah ruah. Dulu kita jual tudung, yang masuk TikTok kita hanyalah 5 orang, 10 orang. Tapi kali ni sampai dekat 5,000 orang masuk. Adakah kita akan menyangka bahawa Allah Ta'ala itu nak memberikan kepada kita itu kebaikan? Tidak. Tidak. Jawapannya tidak. Allah Ta'ala nak beri kita kebaikan, apa dia? Yufaqihu fiddin. Itu je. Tuan-tuan kena pegang. Bila kita diberi kefahaman dalam agama, itu yang Allah Ta'ala nakkan kita ke arah kebaikan. Kalau dengan lakunya jualan kita, dengan hebatnya pangkat kita naik balik, itu bukannya untuk kebaikan. Silap-silap hiburan, malahan bertambah keburukan kita. Kita kena ingat tu. Sebab tu hadis Nabi SAW apabila Allah Ta'ala nakkan hambanya itu ke arah kebaikan, apa disebutkan oleh Nabi? Yufaqihu fiddin. Secara Allah Ta'ala akan fakihkan dia dalam ilmu agama. Bukannya kayakan dia ke, hebatkan dia dalam perniagaan ke, tak. Tapi kalau dia difahamkan Allah Ta'ala dengan ilmu agama, dengan kekayaannya dia keluarkan zakat, dengan kekayaannya dia berderma, itu baguslah. Tapi base dia punya asas dia adalah yufaqihu fiddin, fakih dalam ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sambung jika artinya dengan sebenar maka sahilah kezuhudannya di dunia dan akhirat. Okey, jap. Dalam video